اللهم صل اللهم صل على اللهم صل اللهم صل على اللهم صل اللهم صل عليه 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 اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ولله تعالى خير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan mulia kita dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'at tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para aulia, para atqiya, para sulahat, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa khususan ila imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga pengarang kitab Idaman Penuntut pada menguraikan maksud dan kusud. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, ahli jutaan dasar surau, AJK surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Suara saya clear ke tuan-tuan? Jelas ke macam mana? Okey insya-Allah. Okey nah. Baik, kita baca dulu 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Berunai clear lah insya-Allah. Jazakumullah khair insya-Allah. Kita baca dulu 10 ayat pertama surah Kahfi, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya silap tulis tuan-tuan, bukan air mutanajis lagi. Baru masa air musyammas muka surat 7. Muka surat 7 lagi saya betulkan di tajuk insya-Allah. InsyaAllah kita sambung siri yang kedua daripada kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan masalah yang kusut. Betul tak muka surat 7 kan? Air yang musyammas. Kita baru bincang air mutlak itu ni. Sekarang kita nak tengok seterusnya perbahagian air yang seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7 kalau buku Jawi saya. Kalau buku tuan-tuan yang apa Rumi, maksud apa? Saya yang Jawi muka surat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Air suci pada dirinya dan menyucikan yang lain, benda yang lain. Dia suci tetapi boleh menyucikan yang lain. Tapi hukumnya makruh menggunakannya pada badan. Makruh ni maksud daripada syarak tak suka, syarak tak galakkan. Begitu juga daripada sudut sains pun tidak galakkan. Makruh tersebut pada badan. Kalau pada pakaian, itu air yang kena musyammas ni, air yang dijemur bawah cahaya matahari ni, makruh saja kalau guna pada badan. Buat ambil wuduk, buat mandi, maka syarak tak suka. Tapi kalau gunakan untuk basuh pakaian, silakan, boleh saja. Kalau gunakan untuk nak basuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak basuh pinggan mangkuk, bekas-bekas, silakan. Pada orang yang ditakuti kena sakit sopak. Sopak ni dia putih-putih, lebih dahsyat lagi sampai kulit tu boleh jadi mengelupas. Itu sopak. Jadi maka air musyammas ni pun tak elok daripada sudut syarak dan juga tak bagus pada sudut kesihatan. Atau bertambah kuat sopaknya. Jadi ilah dia sebab apa? Risau boleh kena penyakit sopak, ataupun orang yang kena penyakit sopak dia boleh bertambah kuat penyakit sopak dia. Belakang sikit. Dekat dengan cahaya. Tu ilah dia. Sebab apa makruh guna? Sebab boleh kena penyakit sopak ataupun bertambah kuat penyakit sopak dia. Atau jadi kekal sopaknya, subhanallah. Dah guna air yang panas di bawah cebunan cahaya matahari, bertambah pula sopaknya. Jadi air apa ni? Iaitu air yang terjemur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Syarat dia cahaya matahari. Kalau sekiranya kejap lagi kita akan tengok keadaannya di dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi di negeri panas,
Air ini disebut air yang makruh digunakan. Baik. Tuan-tuan, kita tengok ni, dia ada beberapa syarat dia. Syaratnya yang pertama, air tersebut digunakan daripada jemuran cahaya matahari. Kalau panas tu disebabkan heater ataupun disebabkan kita jarangkan air, kan? Maka tak makruh. Kan? Panas pula sekiranya kita gunakan air yang panas di bawah ceburan cahaya matahari tersebut, kita gunakan di badan masa panas tadi tu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sekiranya air tersebut, dah kata apa lagi, di negeri yang panas, dalam besi yang panas, dalam bekas besi dia panggil. Okey, kita tengok satu-satu. Kalau sekiranya tak menggunakan besi, belakang ni akan sebut, guna selain daripada besi, maka tak jadi makruh. Kalau sekiranya bukan negeri yang panas, macam kita ni sedang-sedang, maka tak jadi makruh. Jadi dia ada beberapa syarat dia. Kalau air yang dijemur bawah matahari tersebut kita letakkan tengah panas di dalam bekas yang besi ataupun tembaga, yang kalau kita sentuh air tersebut, dia boleh menyebabkan jadi panah. Lalu kita ambil gunakan di badan ketika mana panas-panas tadi tu. Gunakan untuk berwuduk, gunakan untuk mandi. Kan? Maka inilah syarak mengatakan makruh, syarak tidak suka. Kenapa? Dia tidak elok untuk kesihatan. Okey? Tapi kalau sekiranya air yang dijemur di bawah cahaya matahari tersebut sudah hilang panas dia, sejuk, maka tak jadi makruh. Nah, tuan-tuan tengok lagi. Yang demikian tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas ataupun perak ataupun plastik. Orang dia kaya sangat, dia ambil bekas biasa ni emas, dia letakkan bawah cahaya matahari jemur. Maka air yang gunakan bekas ini tak haram, tak makruh kita gunakan air tu. Tapi bekas ni haramlah guna. Kan? Bekas daripada emas, perak haram kita guna. Kan? Itu tentang masalah bekas lain, masalah air lain pula. Jadi kalau kata orang tu kaya, dia ada bekas air, dia tak ada air di bawah jemuran cahaya matahari. Jadi kalau ambil daripada air ni tak jadi apa? Tak jadi makruh. Sebab daripada jemuran daripada perak ni ataupun plastik ni, ataupun daripada emas, perak, plastik, tidaklah memberi kesan yang ketara. Seperti mana kalau menggunakan bekas besi ataupun bekas tembaga, taklah ketara. Sebaliknya makruh juga digunakan air yang sangat panas. Pun begitu pengarang kata apa? Kalaulah guna air bekas daripada emas, perak, plastik ni tak makruh, tapi air yang dalam tu menyebabkan apa dia? Menyebabkan panas sangat, maka kita ambil guna pada badan, guna untuk wuduk, guna untuk mandi, maka hukumnya makruh. Atau air terlalu sejuk, bila malam, bekas yang daripada emas, perak, plastik tadi tu, dia jadi sejuk pada waktu malam, terlalu sejuk sangat, maka kita gunakan sejuk-sejuk tu je, maka dia jadi gedik lah, ketak. Sedangkan boleh kita biarkan sahaja. Jadi kecuali kalau kata air tersebut bukan melibatkan perbuatan manusia, contohnya salji ataupun musim sejuk, kita bukan yang kawal dia, maka tidak ada masalah di situ. Jadi di sini dia air yang dijemur daripada bekas sehingga menyebabkan terlalu panas ataupun terlalu sejuk, maka hukumnya makruh kita gunakan. Walaupun sekarang ni kita tak gunakan, kan? Tidak adalah orang yang jemur di bawah cahaya matahari, tapi ini hukum, kan? Ini hukum. Kena cerita tentang hukum. Jadi kalau orang yang rumahnya di flat ataupun rumah yang ada tangki air, menyebabkan kalau buka, orang yang tingkat atas tu buka-buka turun air panas. Jadi makruh tu sebab apa? Makruh tu kalau sekiranya terlalu panas. Jadi biar dulu, stop dulu, tunggu bagi sejuk, sedang-sedang air tersebut bagi dingin sikit, barulah kita mandi. Jadi jelas air musyamah ni insya-Allah tidak ada masalah. Dia pula pada negeri yang panas. Kita di Malaysia ni, di negara yang dekat dengan khatulistiwa, basah-basah dia panggil, lembap, ada hujan turun.
Macam di Hijaz, di Saudi terlalu panas kalau musim panasnya. Maka kalau dijemur di bawah cahaya matahari, hukumnya makruh kita gunakan pada badan. Jelas kan insya-Allah? Ini insya-Allah tak jadi iskal sangat sebab tak ramai kita menggunakan air musyammas. Kemudian kita tengok bahagian yang ketiga. Maka pengarang bahagi catatan yang pertama air mutlak, bahagian yang kedua air musyammas, air yang ketiga namanya air mustakmal. Ini penting. Air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan yang lain, menyucikan benda yang lain. Dia suci, tapi dia nak cuci yang lain tak boleh sebab tak kuat. Dia tak kuat. Maka tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Air itu bukan ada najis apa pun, tapi disebabkan telah digunakan, maka tak boleh kita gunakan untuk ambil uduk, tak boleh gunakan untuk mandi wajib. Itu maksudnya dia suci. Tak boleh menggunakan untuk cuci najis yang keluar setelah mana kita istinja. Tapi kalau air ni bersih, jangan duk tuang pula. Rugi dah. Cuci pinggan mangkuk, cuci apa semua tu boleh. Tapi kalau sekiranya untuk bersuci tidak boleh. Nak menghilangkan najis, ambil uduk, mandi tak boleh. Iaitu disebut sebagai air mustakmal. Mustakmal ni bila yang telah digunakan. Jadi kalau bahasa kita ni second hand lah. Mustakmal tu istilah-istilah Arab orang panggil apa? Dah syai' mustakmal wala jadid. Wala jadid. Saya dekat macam ni second hand ke baru ori ni? Kita nak tanya orang Arab tu. Second hand ke jadid wala mustakmal? Mustakmal tu maksudnya yang telah digunakan jadi second hand. Tetapi kita tak terjemahlah sebagai second hand di sini, tak elok pula dengan istilah fuqaha yang menggunakan istilahnya air mustakmal. Iaitu disebut sebagai air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Iaitu air yang telah digunakan. Pertama, ada 4 keadaan. Nak kena air mustakmal ni ada 4 keadaan. Pertama, air yang digunakan buat mengangkat hadas. Basuhan yang pertama pada uduk yang wajib. Satu, uduk kita ni tuan-tuan, yang wajib sekali tu, anggota uduk ni muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki. Jadi pada uduk yang wajib, mana yang wajib? 4 tadi yang kita sebutkan tadi tu. Basuhan pula yang pertama saja. Jadi nawaitu raf'al hadas al-asghari lillahi ta'ala. Kali pertama, kemudian air menitik. Basuh tangan. Air yang menitik daripada basuhan yang pertama pada anggota yang wajib. Basuh kepala, wajib. Air yang menitik daripada basuhan kepala sebab dia wajib. Basuh kaki. Air yang menitik setelah mana basuh kaki sebab dia wajib. Maka barulah dinamakan sebagai air mustakmal. Kalau kita basuh telinga, menitik air ni, tak dikira sebagai air mustakmal. Sebab apa? Telinga ni sunat. Kita basuh hidung, air menitik daripada hidung, jadi tak jadi mustakmal. Jadi yang pertama dia, air tersebut yang telah digunakan, maksudnya yang telah terpisah daripada anggota badan kita ni, daripada yang wajib. Jadi tuan-tuan hati-hati. Macam mana? Kalau sekiranya tuan-tuan ambil uduk, dapat basuhan muka yang pertama, tuan-tuan akan tadah lagi kan? Masa tadah tersebut, hati-hati. Jangan sampai basuhan yang pertama daripada kawasan muka contohnya, menitik masuk ke dalam tangan. Maka tuan-tuan sapu pula. Itu tak boleh tu sebab dia jadi air mustakmal. Ingatlah, air basuhan yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga. Contoh saya basuh muka kali yang kedua, air menitik, maka saya sapu lagi muka. Kalau basuhan kedua, ketiga tak jadi air mustakmal. Dia hanya untuk basuhan air yang pertama saja pada anggota yang wajib saja. Satu syarat. Yang kedua, atau mandi wajib. Mandi yang wajib. Mandi wajib ni maksudnya berjunub. Apabila seseorang tersebut berjunub berhadas besar, dia tak disyaratkan
mana-mana saja mula-mula air yang kena pada anggota badan. Sekiranya kena anggota badan tangan, menitik, maka dia jadi air mustakmal. Sebab apa? Semua ni akan lepas mana kita berhadas besar, semua anggota badan kita ni wajib kita mandikan, wajib kita ratakan air. Maka bila mana wajib anggota badan semua ni, dia jadi wajib. Lalu bila mana kena air sahaja dia terpisah daripada anggota badan, maka hukumnya telah menjadi air yang mustakmal. Okey tuan-tuan, telah menjadi air mustakmal. Dua ni sangat-sangat penting. Sebab tu kadang-kadang dulu kita dengar orang duk, dia kata jaga-jaga. Kalau sekiranya air tersebut menitik masuk dalam baldi masa ambil uduk ni, kemudian air tersebut menitik masuk dalam baldi, dia syak. Adakah air dalam baldi ni jadi mustakmal ataupun tidak? Dalam kitab Hidayatus Sibyan disebutkan kalau sekiranya menitik tu contohnya macam 2-3 camca jatuh ke dalam air mutlak, orang ni syak, boleh guna ke tak? Maka kata pengarah Hidayatus Sibyan, kamu jangan rasa, boleh saja kamu gunakan dia. Kenapa? Dia tetap menjadi air mutlak, tak berubah. Jatuh setitik, 2-3 titik dalam baldi, maka dia tak merubahkan status air mutlak tadi tu menjadi air mustakmal dengan serta-merta. Kenapa jatuh tu sedikit sahaja. Tu kalau bincang jatuh dalam baldi tadi tu lah. Tu selalu kita dengar dulu-dulu ni. Tuan-tuan, ini yang paling penting sekali. Buat mengangkat hadas. Air mustakmal pada sekali kita ulang. Yang pertama, air yang digunakan buat untuk mengangkat hadas. Basuhan yang pertama pada uduk yang wajib. Maksudnya anggota yang wajib. Yang kedua, digunakan untuk mandi yang wajib. Maka setelah mana air tersebut terpisah, maka dia akan jadi air mustakmal. Kalau tuan-tuan ada soalan, bagi kita insyaAllah. Ketiga, cara nak kena air mustakmal lagi apa dia? Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Dengar padahal air itu tiada berubah dan tiada bertambah beratnya. Seperti dicurahkan air pada pakaian yang kena kencing. Setelah air itu bercerai daripada kain itu dan ditolak kadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Yang ketiga ni tuan-tuan, ni jarang kita nak praktikkan. Tapi saya tunjukkan contoh juga hukum. Macam inilah, senang Ustaz. Ridak saya ni tuan-tuan, dia kena air kencing. Ada anak kecil. Bila kena air kencing, saya wajib basuh. Sebab dah kena najis. Macam mana kita nak tahu jadi air mustakmal pula? Okey, contoh saya ambil ayat. Ataupun cadar ni, tuan-tuan bayangkan cadar tebal sikit. Cadar ni budak-budak kena kencing. Kencing budak. Maka kita nak basuh. Kita nak basuh dalam mesin basuh contohnya. Ataupun nak basuh lah. Air yang ni kita ambil 7 liter kita bayangkan. Sebab cadar tu tebal, kena air kencing budak, kita gunakan 7 liter air. Jadi tuan-tuan, kita akan basuh. Bila basuh ni, basuh tuang dekat cadar yang kena air kencing ni, dia sudah serap 2 liter. Masa basuh ni, kita 7 liter, kita tuang, andaikan tuan-tuan, yang ni cadar ni dia serap 2 liter air. Jadi berapa? 7 tolak 5, tolak 2. Tinggal berapa liter? Tinggal 5 liter. Air yang kita basuh tadi tu, dia bila serap, bila kita perah balik, dapat 1 liter bawah tu. Dapat 1 liter. Jadi tadi ada 5 liter. Tadi ada 5 liter. Kemudian dah perah tinggal 1 liter. Maka 5 campur dengan 1 jadi berapa? 6 liter. Sebab tu dia kata apa? Yang baki itu tidak bertambah beratnya. Yang baki itu tidak bertambah beratnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beri contoh ni. Perah tadi tu 1 liter.
tambah dengan 5 campur dengan 1 jadi 6. Air yang kita gunakan asalnya 7 liter. Maka dia tidak menambahkan barat. Jadi perahan tersebut dia dikira sebagai air yang mustakmal. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan adakah duk perah-perah macam tu? Zaman kita tak dah. Saya rasa lah. Zaman kita ni tak ada perah-perah lah. Masukkan dalam mesin, selesai. Bahkan dalam kitab Taqrir As-Sadidah, ni kitab Arab dia. Dalam kitab ni Habib As-Sankaf sebut. Kemudian dibuatkan hasil rumusan bahsul masail. Ulama bincangkan, masukkan dalam kitab-kitab macam ni, perbahasan. Baik, pertamanya mereka santri-santri ini mereka petik daripada kitab ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kitab ni sebut, kalau sekiranya di rumah kita ni kita ada mesin basuh automatic, fully automatic. Tuan-tuan, kalau mesin basuh fully automatic senang. Dia ada mesin basuh ni 2 jenis. Satu manual, satu semi automatic, yang ketiga fully automatic. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya di rumah kamu menggunakan mesin basuh fully automatic, ketika itu kamu jangan risau. Kalau sekiranya kamu jangan risau, air dalam tu suci, walaupun kamu masukkan najis dah. Itu dia, tuan. Ini segi hukum lah. Tapi yang lebih afdalnya ialah najis tersebut kita basuh di luar dulu. Basuh dekat luar dulu, kemudian barulah kita masukkan dalam mesin. Ini catatannya Habib As-Sankaf sebut dari segi hukum, tuan-tuan. Segi hukum, kalau mesin basuh yang fully automatic, maka tidak menjadikan air tersebut air yang mustakmal dan tidak menyucikan najis di dalamnya. Karena fully automatic ni dia melalui proses. Proses apa, tuan-tuan? Proses air tersebut walaupun sudah menyerap ke dalam baju, setelah mana dicuci akan ada bilasan air pula. Bilasan air tersebut ialah air yang mendatang, turun daripada atas. Ada bawah pun ada. Jenis turbo kan. Air naik dari bawah, tepi, atas. Maka inilah dalam kitab-kitab fiqh sebut, apabila air tersebut mendatangi najis. Mendatangi najis. Maksudnya air tu duduk atas, pakaian najis tu duduk bawah, maka ini suci hukum dia. Sebab tu kalau tuan-tuan, jenis manual contohnya, mesin basuh manual, bila tuan-tuan bubuh baju yang ada air kencing, bubuh air dahulu, baru isi air, kemudian baru tuan-tuan ambilkan kain yang kena kencing, baru masuk dalam ni. Yang ni tak boleh. Yang ni dia akan jadi mutanajis. Kenapa? Sifat air tersebut dia tidak mendatangi, tapi didatangi. Syarat dia, air mesti duduk atas, turun macam tu. Barulah selamat cucian kita ni. Jadi Habib As-Sankaf sebut, kalau sekiranya dalam masalah mesin basuh fully automatic, maka selamat. Jangan jadi iskal, jangan keliru, jangan takut. Pakaian yang kamu basuh tersebut insya-Allah suci. Kenapa? Dia melalui proses proses penyucian dan juga proses bilasan air yang menepati dengan kaedah-kaedah syarak di dalam fiqh. Cuma yang jadi masalah tu apa dia? Semi automatic dan juga manual. Kalau manual macam mana? Tuan-tuan kena cucikan najis dulu dekat luar dulu. Pastikan baju tu tidak ada najis. Cuci dulu dekat luar, baru masukkan dalam mesin. Kalau tuan-tuan campurkan saja tak boleh. Kenapa? Dia yang manual. Manual dia tak sama prosesnya dengan fully automatic. Tuan jelaskan soalan saya ni? Bahasan kita ni jelaskan insya-Allah. Ini berdasarkan apa yang saya mengaji dan disebutkan dalam kitab-kitab fiqh lah. Bahkan dalam kitab ni pun dibuatkan bahsun masail tentang perbahasan hukum menggunakan mesin basuh. Maka didatangkan mesin basuh tersebut, mesin basuh yang fully automatic, yang tidak fully automatic. Okey, selesai insya-Allah. Boleh tuan? Ni buku ni bagus. Tapi buku ni Arab lah. Dia Melayu ada juga sikit-sikit je. Buat soalan bahasa Melayu, kemudian bagi dalam bahasa Arab.
Ini semua ni untuk tentang bahsun masail, perbincangan masalah. Itu cara nak kenal air musta'mal yang ketiga. Saya ulang balik. Air musta'mal semua ada 4 cara kita nak kenal dia. Pertama, air yang digunakan untuk mengangkat hadas pada basuhan yang wajib daripada anggota wuduk. Anggota wuduk yang wajib ni 4 saja. Yang ni semua sunat. Yang kedua, air yang basuhan daripada wajib. Basuhan daripada mandi wajib. Kan? Maka jadi air musta'mal. Yang ketiga, air yang digunakan untuk membasuh benda yang kena najis. Macam mana saya terangkan tadi. Itu 3 syarat air musta'mal. Syarat yang keempat, termasuk dalam golongan air musta'mal juga. Yang keempat ni, air yang berubah salah satu daripada 3 sifat, iaitu bau, rasa dan juga warna. Ni kalau berubah salah satu je, sama ada berubah bau ke, contohnya air ni awak ni bau ni, tidak tak bau macam ni pun, boleh jadi air musta'mal. Tengok-tengok sebelum ni jernih ya, tiba-tiba jadi apa tu, tukar warna, jadi warna koko, boleh jadi air musta'mal. Rasa sebelum ni okey je, tiba-tiba rasa lain macam, payah lain macam ni, ataupun bau lain macam ni, maka boleh jadi air musta'mal. Apa dia? Tengok, berubah tu sebab apa? Perubahan 3 keadaan ni sebab apa? Dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk yang mukhalid, yang suci. Mukhalid ni dia, mukhalid tu maksudnya tak boleh diasingkan dah. Contoh air ni, kita masukkan air kopi. Kopi kan boleh asing ke? Benda yang tak boleh asing namanya mukhalid. Namanya mukhalid. Faham tak? Tu benda yang tak, sedangkan benda tu suci, campurkan dalam air yang putih, air yang mutlak. Banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air, tidak dinamakan air lagi. Sama ada berubah itu nampak, dilihat atau dirasa, hissi. Boleh tengok, boleh lihat, tu panggil hissi. Seperti mana sirap ataupun air kopi. Air kopi kan kita campur pewarna, kita campur campurkan serbuk ke, suci. Pewarna tu pun suci, air serbuk tu pun suci. Boleh tengok tak berubah? Boleh tengok. Boleh rasa tak? Rasa lain ni, rasa kopi. Nampak? Kopi, susu dan lain-lainnya. Maka ni jadi apa? Juga boleh dikira sebagai air musta'mal. Hukum dia sama macam air musta'mal. Apa hukum dia? Suci tak air kopi tadi? Suci. Air susu tadi suci tak? Suci. Boleh tak minum? Silakan. Yang tak bolehnya ialah kalau kita gunakan untuk nak angkat hadas ataupun nak bersuci. Tu je tak boleh. Nak minum silakan. Itu kalau lah. Tu nak bagi faham tu, mukhalid tu apa dia. Okey, sekarang ni dah nampak perubahan tu, air ni kita nampak. Tapi atau tidak nampak, campurkan dengan benda yang lain, air ni dicampurkan dengan benda yang lain, tapi tengok air ni tetap putih. Tak nampak pun, tak nampak perubahan, putih sama aja. Cuma pada takdir sahaja. Seperti kita takdirkan air ni berubah. Tengok bersih je. Seperti pengarang bagi contoh, seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya, dan air musta'mal. Tuan-tuan, pernah tengok air mawar kan, bunga dia warna putih tu. Air mawar kita rendam, kita ambil air dia, tuangkan ke dalam air mutlak, putih. Jadi apa? Tak nampak pun perubahan ni. Sedangkan air mawar ni benda yang asing, benda tu suci, kita campurkan dengan benda macam tu, campurkan dalam air mutlak. Tengok, boleh okey je ni, tak nampak perubahan apa pun. Tapi rasa-rasa air daun, maka hukumnya sama macam air musta'mal. Boleh guna, tapi tak boleh guna untuk nak bersuci. Dia suci, nak buat apa ke silakan, tapi yang guna ambil uduk tak sah.
walaupun nampak putih sebab air mawar. Ataupun dia kata apa, dan air mustakmal. Contohnya ada orang ambil wuduk, dia pun tak ada air. Tak ada air yang menitik tadi tu, namanya air mustakmal. Maka dia campurkan ke dalam air mutlak. Sama aja. Tetapi disebabkan telah bercampur dengan air mustakmal, maka hukumnya sama macam air mustakmal macam tadi. Boleh guna, boleh minum, tapi jangan gunakan untuk bersuci sahaja. Kan? Jelas kan tuan-tuan? InsyaAllah. Jelas ke? Keliru tak saya terang? Okey ke macam mana? Respon sikit tuan-tuan. Duduk jauh ni dalam online ni macam tu lah. Pakat kena respon. Selagi tak respon ni, ustaz ni kata semua pakat faham. Ataupun yang dengar tu kata apa? Syok sendiri dah tu. Orang lain tak faham pula. Tuan-tuan okey ke? Jelaskan macam mana? Okey insyaAllah. Jelas, alhamdulillah. Ya. Tenang, itu tentang air mustakmal. Alhamdulillah. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal dari segi tak sah dibuat bersuci dengan dia. Nak gunakan untuk yang lain silakan. Ambil wuduk jangan, untuk mandi wajib jangan, untuk membasuh najis jangan. Jelas. Sebaliknya, jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit dan berubahnya sedikit, nampak lain sikit ni, nampak kuning sikit je, tidak hilang nama air, seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air, maka air ini masih lagi suci, lagi menyucikan yang lain. Alah, sikit-sikit apalah, Karachi, tak ada masalah. Sebab perubahan tu sikit, taklah ketara. Maka pada pendapat saya, air paip yang kita gunakan sekarang, yang mana telah bercampur dengan klorin, termasuk dalam golongan air ini, iaitu air mustakmal. Mustakmal tu maksudnya apa, suci, tapi jangan gunakan untuk mengangkat uduk dan sebagainya. Jelas-jelas klorin tu warna sama putih, tapi rasa bau klorin ni. Kalau boleh elakkanlah gunakan untuk bersuci. Sekiranya jelas-jelas bau, jelas-jelas perubahan warna, bukan elakkan bersuci, minta maaf silap. Pengarang kata apa, boleh guna air klorin, tidak ada masalah. Sama, sebab apa, dia perubahan sikit saja, silakan guna, tidak ada masalah. Okey, selesai. Jadi kita ni sini ada dua benda yang bercampur dengan air mutlak ni, benda lain campur dengan air mutlak. Dia ada dua keadaan. Namanya mukhalid. Satu yang pertama tadi kita terang, namanya mukhalid. Mukhalid ni dia benda yang dimasukkan dalam air mutlak. Benda tu tak boleh ubah dah, tak boleh asing dah. Kita tak boleh nak pisahkan dia. Tu namanya apa tuan-tuan? Mukhalid. Mukhalid. Sebut sikit. Mukhalid. Tidak boleh diasingkan. Okey, sekarang kita nak tengok yang kedua. Yang kedua ni apa dia? Demikian juga suci, lagi menyucikan air yang bercampur dengan sesuatu benda yang suci yang beku, dia, atau berasing, dipanggil mujawir. Sekarang ni pula benda yang apa, mujawir. Mujawir ni apa dia? Boleh diasingkan. Okey, sekarang kita tengok. Dalam bekas kita ni, tempayan ke, kolam kita ke, kolam bersih, air bersih tu lah, tiba-tiba campur dengan mujawir, seperti gaharu, daun gaharu, tuan-tuan tengok, masuk dalam bekas. Minyak makan dan sebagainya, apa, minyak ke, kayu ke, daun ke, jatuh. Boleh asing tak tuan-tuan? Kita boleh asing. Asing tu macam mana? Kita tolak lah. Tolak tepi. Kayu-kayu tu akan pergi ke tepi tak? Pergi tepi. Minyak masak ada dalam air, kita tolak. Minyak tu akan pergi tepi tak? Akan pergi tepi. Kayu gaharu
jatuh dalam air, kita tolak kayu gaharu tadi tu, dia akan pergi tepi tak? Pergi tepi. Silakan ambil saja uduk, ambil uduk daripadanya, maka tidak ada masalah. Kan? Tu dipanggil istilahnya dua, mukhalid dan juga mujawir. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripadanya, seperti mana tanah. Tengah-tengah duk mandi kolam elok, mandi air terjun elok, tiba-tiba air tanah datang. Boom, mata air apa dah? Ibu air kan datang. Jadi air tu kelabu. Koko, kan kelabu lah. Warna koko. Boleh ambil uduk tak warna koko tadi tu? Boleh. Kerana apa? Itu berubah disebabkan tanah. Tanah asalnya hukumnya suci. Lumut. Dalam tempayan kita ni duk simpan air ni, tiba-tiba berlumut. Allah, berlumut dah. Air tersebut dah nak hijau dah sikit. Selagi mana tak busuk, tapi berubah warna aja. Tapi lumut tu sebab apa? Berubah sebab apa? Sebab lumut. Kecuali lumut tu kita ambil campurkan lumut dalam tempayan tadi tu. Air tu berubah. Makanya ni tak boleh. Sebab perbuatan kita yang mencampurkan. Tapi kalau dia jadi sendiri, silakan ambil uduk, tak ada masalah. Silakan mandi wajib, tidak ada masalah. Soal geli, bincang lain belakang. Fiqh dia tak bincang geli-geleman ni. Fiqh dia bincang hukum. Fiqh dia bincang hukum. Boleh ataupun tidak? Boleh. Ini tugas para fuqaha. Tugas para alim ulama kita ni bincang. Benda ni boleh ke tak boleh? Contohnya begitu. Dan tempat yang bertakung. Contoh dekat rumah kita tuan-tuan, ada keledak. Tangki tu ada keledak. Keledak air, Allah buka keledak, bau sikit. Sikit je tak apa. Bukan bau yang macam busuk bangkai tu, tak boleh lah. Sikit je bau. Bau air yang keledak. Kalau kita kacau, keledak tu naik. Suci tak? Suci, tak ada masalah. Sebab keledak itu bukannya perbuatan kita. Dia macam hukum tanah agak tadi. Bukan perbuatan kita, dia jadi sendiri. Maka suci, jangan rasa boleh gunakan untuk berwuduk. Allah berguna, astagfirullahaladzim. Boleh gunakan untuk bersuci. Bersuci lah. Apa? Dia macam air mustamah juga ni. Boleh guna air tersebut, tak ada masalah. Boleh gunakan air, tak ada masalah. Dan tempat air yang bertakun dan juga mengalir, tak ada masalah. Dan juga berubah dengan sebab lamanya bertakung, maka hukumnya suci. Suci, tidak ada masalah. Air laut berubah sebab apa? Sebab masin. Tapi berubah tu sebab apa? Asli benar dalam tu, maka boleh gunakan, tak ada masalah. Dengan syarat bukan kita masukkan garam, bukan kita masukkan satu benda ke dalam tadi tu, maka benda itu boleh guna. Itu bahagian-bahagian air yang mustakmal. Jadi air mustakmal ni, masalah yang kita nak sebut air mustakmal. Kalau sekiranya kita gunakan air tersebut, ambil uduk, kemudian kita tadah bekas bawah tu. Bekas air yang mustakmal tadi tuan-tuan, asalnya tak boleh guna untuk bersuci. Tapi bila mana kita kumpul, cukup 2 kolah. Itu sama dengan 13 tin minyak tanah. Maka air tersebut tukar jadi statusnya air mutlak. Sebab dah kumpul terlalu banyak, air mustakmal kumpul jadi banyak. Guru saya cerita di Yaman. Di Yaman ni ada setempat masalahnya air. Air payah dapat. Jadi mereka buat macam mana ni? Mereka buat macam mana ni? Pihak jawatankuasa masjid ni fikir, kita nak kena buat macam mana ni? Maka dicadangkan macam itulah. Air yang orang ambil uduk tu, yang orang gunakan, dikitar semula. Suling. Maka tuan-tuan, disebabkan pandai menggunakan air, kawasan sekitar masjid tersebut jadi subur. Padahal kawasan lain tu jadi apa? Tanah tu macam gersang. Disebabkan di situ pandai menggunakan air, pandai menggunakan nikmat, maka di situ mana-mana yang mereka tanam pokok-pokok ni, maka akan buat satu aliran air pusing. Jadi menggunakan nikmat Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik. Kawasan masjid tu apa? Jadi di antara kawasan yang banyak air pula. Subhanallah. Kawasan di sekeliling masjid tu jadi subur, menyebabkan orang suka nak datang ke masjid. Ni kata Habib kepada saya, apabila kita pandai menggunakan nikmat Allah Ta'ala, macam-macam anugerah Tuhan akan bagi ke kita. Tapi kita ni tuan-tuan, dekat Malaysia ni air banyak, tapi kita ni selalu bazir air.
Kalau pergi masjid, pergi surau, mentang-mentang surau tu tak cas, siapa ambil uduk kena bayar RM1. Disebabkan surau masjid tak cas, bukan kita nak suruh cas ni. Benda percuma ni menyebabkan orang selalu membazir. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau kamu ambil uduk di sungai pun, jangan kamu membazir air. Jimatkan air. Apabila kita pandai menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata apa? Ya in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai guna nikmat, syukur kepada aku akan tambah lagi. Masalah sekarang kamu kufur nikmat. Nikmat banyak tapi belagak dengan Tuhan. Selit asyid Okay, sekarang kita nak tengok tentang air yang mutanajis. InsyaAllah. Tu air mustakmal, ada soalan tak? Apa? Kalau suara clear ni, alhamdulillah lah. Hak cakap pun selesai, lega. Hak dengar pun rasa lega. Kalau sekiranya tidak ada sangkut-sangkut kan, syukur, alhamdulillah. Saya takut juga kalau sangkut-sangkut ni. Tapi nampaknya clear lah malam ni, alhamdulillah. Terusnya, bahagian yang keempat, air yang kena najis disebut sebagai mutanajis, iaitu air yang termasuk atau terjatuh ke dalamnya najis atau sesuatu yang kena najis, padahal air itu tak sampai 2 kolah, lebih kurang 13 tim minyak tanah. Setengah mana? Tim minyak tanah masih tengok? Atau 230 liter. Air ini suci dah, tapi masuk yang najis, maka namanya mutanajis. Handset saya ni bersih dah. Ini okey dah, suci. Benda ni suci. Daripada 2 kolah. Itu 13 tin minyak tanah atau 230 liter. Sama ada berubah atau tidak, air ini tidak suci. Dalam baldi, jatuhnya najis, tu dia. Tapi air tetap putih. Bukan bincang yang tu. Tapi bincang kalau masuk najis, tetap namanya air ini mutanajis. Contohlah, andai katakan tag burung tu, burung merpati, burung gagak warna putih, berak jatuh dalam baldi, putih lah air ni, macam susu ke apa tak? Tak berubah mana pun, nampak macam putih elok je. Itu belakang kira. Yang penting dah masuk najis, maka dikira sebagai mutanajis. Tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Nak sucikan yang lain pun tak boleh. Yang kita nak guna pun tak boleh sebab tak suci. Namanya mutanajis. Okay, tidak termasuk dalam golongan ini. Nampak? Ni terkecuali, masalah yang terkecuali pula. Jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan. Istisna. Umpama bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir, darahnya tidak mengalir, bangkai tersebut, binatang tersebut darahnya tidak mengalir, ketika dikoyakkan, dibelahkan badan dia. Para ulama bincang, bolehkah kita nak tahu binatang ni mengalir ataupun tidak darahnya, kita korekkan badan, buka. Kalau terpancut, maka darah ni mengalir. Kalau meleleh sikit-sikit tu panggil darah yang tidak mengalir. Seperti mana lalat. Lalat kalau jatuh dalam air tu jadi najis tak? Tak jadi najis. Kenapa? Alasannya darah lalat tu bukan binatang yang bangkainya darahnya tidak mengalir. Leleh sikit je, dia tidak terpancut keluar. Sebab tu Nabi suruh celup kan. Sebab salah satu lalat sayapnya ada penawar, satu lagi ada racun. Seorang saintis dia buat kajian. Dia kata apa? Satu sayap ni ada racun, satu sayap ada penawar. Dia bangga. Kenapa? Dia seakan-akan dia lah yang pertama buat kajian. Tiba-tiba ulama Islam kata, kamu baru jumpa. Sedangkan Nabi SAW kami dah kata dah, ada dah sebelah sayap racun, sebelah sayap lagi penawar. Maka dia terkejut. Dia ingat dia pertama jumpa. Rupanya Nabi lebih awal lagi saintis. Hanya masuk Islam. Kumbang. Kala jengking. Subhanallah. Kala jengking lah. Tapi tak terlalu besar ni. Lipas. Cicak. Okey tuan-tuan.
ibu-ibu semua ni. Saya contoh ni, hukum. Tengah masak gulai. Tengah masak gulai, tiba-tiba lipas jatuh dalam gulai. Dia pun berenang keluar balik daripada payuk tadi tu. Gulai tadi tu boleh makan tak? Ni ibu-ibu semua ni. Tak ibu-ibu semua lah tuan-tuan lah. Nak makan gulai ni. Nak makan masak gulai. Tengah-tengah masak gulai, lipas jatuh. Kadang-kadang mana-mana dia keluar balik. Gulai tadi tu boleh makan tak? Najis ataupun tidak? Tuan jawab tengok. Senang kan? Boleh tak? Jawab sikit. Masuk isyak dah. Gulai tu jadi najis ataupun tidak? Oh. Tidak ada yang jawab Betul tak? Boleh jawab tak? Tak ada yang jawab. Ingat tuan-tuan. Ini fiqh dia tak bincang yang kita sebut tadi. Tak bincang geli-geli kita. Tak bincang perasaan. Ada juga Kak Mesiah jawab. Kak. Boleh. Pasal apa kita sebut tadi? Najis yang dikecualikan. Kalau tak lalu Ustaz nak makan geli-geli tu dia kata apa? Cicak. Cicak jatuh dalam gulai. Gulai tu jenis najis tak? Cicak jatuh, dia keluar balik, gulai keluar balik. Tak jadi najis. Walaupun perasaan kita ni Allah tak sanggup nak makan, itu bincang belakang. Itu bukan urusan ulama fiqh. Urusan ulama fiqh ni bincang boleh ataupun tak? Masalah perasaan geli tu tak apa kamu tak tepi. Geli Ustaz. Lipas masuk dalam gulai, saya tak boleh lah. Saya tuang semua. Itu kamu. Sekarang hukum. Tugas ulama. Maka ulama dia akan bincang. Boleh ataupun tidak. Okay, kalau sekiranya binatang yang keadanya para ulama sebut, saiznya cicak ke bawah. Mungkin kalau jengking yang dimasukkan di sini ni, taklah besar kot. Kecil. Tapi para ulama kami, guru kami sebut, kalau sekiranya binatang yang saiznya cicak ke bawah, tak besar daripada cicak, jatuh dalam air cecair, maka benda tersebut tidak menajiskan. Jatuh, hidup, keluar balik. Lainlah kalau jatuh tu, cicak jatuh sampai dia mati dah, lepas tu bau busuk pula, itu belakang kira. Dia jadi tukar pula, dia mutanajis. Ini maksudnya yang hidup lagi. Okey. Contohnya semut tuan-tuan. Semut jatuh dalam air ni. Nak kira macam mana? Najis ataupun tidak? Tengok sini. Dan sebagainya. Syaratnya bukan dicampur dengan perbuatannya. Dengan perbuatan manusia. Iaitu bukan dengan ikhtiar manusia. Kita nak minum. Tiba-tiba semut jatuh. Disebabkan ditiup angin. Ataupun dia terjatuh sendiri ke. Bukan kita ambil campurkan. Ambil semut masukkan dalam air. Maka jadi najis. Itu dia tu. Tapi kalau dia terjatuh, bukan dengan perbuatan kita, maka tak jadi sebagai najis. Baik, ulama dalam kitab-kitab fiqh sebut macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semut tu, dalam cawan kita ni ada semut hidup. Bila ada semut hidup, kita pun tuang air panas. Maka semut tu mati. Kita pun tuang air panas, semut tu mati. Air tu jadi apa tuan-tuan? Air tu jadi air mutanajis. Yang terkena najis. Kenapa? Sebab kalau sekiranya dia perbuatan kita. Kita masukkan semut hidup tu, tuang air panas, jadi mutanajis. Dengan syarat daripada, kalau semut ada, tapi bukan kita yang letakkan, dia tak jadi mutanajis. Dia jadi mutanajis apa? Apabila dicampur dengan perbuatan manusia. Manusia yang campurkan, masukkan dalam bekas tadi tu. Dan tidak mengubahkan air itu. Semut ada dalam cawan. Dalam air ni. Air tu tetap lagi bersih. Contohnya masuk semut, tiba-tiba air tu tukar air hitam, maka tak boleh minum. Selagi mana air tersebut adanya, walaupun ada binatang,
Tapi bukan kita yang masukkan. Dia terjatuh sendiri tengah-tengah duduk sembang, dia jalan tepi-tepi ni meniti, jatuh. Boleh minum tak? Boleh. Sebab dia bukan jadi mutanajis. Dia tak jadi air najis. Kenapa? Dia jatuh sendiri. Kalau kita ambil semut, jatuh, masukkan dalam ni, maka itu hukumnya haram dan air itu bertukar jadi status mutanajis. Kemudian kalau air tersebut jatuh dalam air sirap kah, tiba-tiba berubah warna dari kita sebut, jadi warna hitam ke air tersebut, maka hukumnya apa? Jadi mutanajis. Selagi mana tidak berubah, jadi tak berubah air, maka hukumnya tetap lagi suci. Ya. Demikian juga tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Mata manusia biasa ni tak nampak. Sekalipun daripada najis mughallazah. Subhanallah. Contoh, ada kambing, anjing berak. Dah nak kajian, alhamdulillah. Anjing berak, lalat ni hinggap dekat tahi anjing tadi tu. Maka lalat ni terbang masuk dalam air. Sedangkan anjing tu, najis yang mughalazah, najis yang berat. Dia tak nampak. Orang mata kasar, mana saya tak nampak pun. Jadi najis tak? Tak najis. Kalau ustaz, kalau orang tu mata dia power sangat, saya nampak tadi ni, dekat kek ni tadi lalat hinggap, lalat ni bawa najis tahi daripada anjing, lalu kena dekat kek ataupun jatuh dalam air. Kami tak nampak, saya nampak. Tak diiktibar. Kenapa? Hanya diiktibar pada pandangan manusia yang umum, sederhana. Kita siapa nampak kan? Jadi kalau kata masuk benda-benda yang halus macam tu, sekalipun najis daripada anjing ataupun babi, masuk dalam bekas, masuk dalam bekas, sekiranya itu benda yang sikit sahaja, maka dia jadi apa? Dia tidak menjadi menajiskan. Tuan, Imam Ibn Sirin, seorang ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, beliau ni kerja dia ni jual madu dan mengumpulkan madu tu bergelen-gelen. Satu hari khadam dia beritahu, pembantu dia beritahu bahawasanya, wahai imam, dalam bekas madu kita ni ada seekor tikus masuk. Tikus ni tuan-tuan tengok, besar cicak. Bila masuk dalam cawan, masuk dalam benda yang cair, jadi apa? Najis, mutanajis. Itu fiqh. Jadi tikus masuk, maka lebih sainya lebih berat lagi daripada cicak, maka jadi mutanajis. Maka imam ditanya, wahai imam, kita nak buat apa? Buat macam mana ni? Mazhab Imam Syafi'i bila sebut apa saja najis yang jatuh dalam benda yang cair kena tuang semua. Maka sekarang bekas yang kamu yang masuk tikus tadi tu, kamu tuang semua madu tadi tu, bekas tu. Kata baik imam, saya akan buat. Tuan-tuan, bila keluar saja daripada tu, pembantu ni lupa, wahai imam, saya lupa lah, saya dah buanglah tikus tadi tu, tapi saya lupa bekas mana yang dimasukkan tikus tadi tu. Subhanallah. Kata Imam Ibn Sirin, kalau begitu tuang semua madu-madu yang ada ni, tuang semua. Wahai imam, jangan buat macam tu. Kalau buat macam tu, kita akan kerugian yang besar, muflis kita. Sedangkan saya boleh cek bau yang mana satu. Kata imam, tuang semua. Jangan imam, kita akan muflis. Kata Imam Ibn Sirin, aku lebih rela muflis di dunia berbanding nanti muflis di akhirat kelak. Kerana apa? Setelah mana 40 tahun, ketika itu aku berjumpa dengan seorang lelaki miskin. Aku pun terkata kepada dia, ya miskin, si miskin. Semenjak daripada itu, tempoh 40 tahun, Allah tak pernah uji aku dengan sesuatu. Maka aku risau, aku akan dibalas nanti di akhirat kelak, sehingga menyebabkan aku muflis nanti di akhirat kelak. Biar aku muflis di dunia, jangan aku muflis nanti di akhirat kelak. InsyaAllah kan? Paling musa ni. Adapun air yang banyak 2 kolah atau lebih tidak jadi mutanajis. Contohnya di swimming pool, kolam renang, ada orang kencing dalam tu. Tu segi kencing, perbuatan tu menyalahi etika, tak sepatutnya kencing dalam kolam renang. Sebab tu air banyak, jadi najis tak? Tak jadi mutanajis air tersebut. Dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis.
Melainkan jika berubah bahu, rasa dan juga warna disebabkan apa? Disebabkan ramai yang kencing dalam swimming pool tadi tu, berubah semua air tadi tu. Ataupun warna dia berubah, rasanya berubah. Maka barulah dikira sebagai mutanajis. Masalah juga kalau sesiapa kencing dalam mana? Kolam yang besar, swimming pool lah kita kata. Air terjun lebih-lebih lagi dah suci. Kosok yang terakhir 10, syak dah kan? Oi, 8.55 dah. Subhanallah. Minta maaf lah terlajak lah. Tak ada lah. InsyaAllah. Habis ni insyaAllah. Yang dikatakan air 2 kolah itu adalah sebanyak lebih kurang 52 gallon atau 13 tin minyak tanah atau 230 liter, atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi luasnya 23 inci lebar dan 23 inci dalam lebih kurang, atau jika dalam sebuah tangki bulat lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci lebih kurang. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Kalau ada salah, minta tolong maklum dan juga betulkan kesalahan saya. Kerana masih lagi muda, yang perlu lagi banyak kita belajar. Saya ni belajar insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdalas salati ala as'alil makhluq خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih banyak pihak penjuru, pihak surau. Assalamualaikum.